Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Temerloh TV Tengah Semenanjung. Anda bersama saya Izzati Muhammad dalam Buletin Temerloh 24 September. Rangkuman untuk minggu ini yang bakal membawa anda menyelusuri layar informasi di sekitar daerah Temerloh, Negeri Pahang serta nasional. Teruskan bersama kami. Rakyat dibenarkan merentas negeri apabila negara mencapai 90% kadar vaksinasi dewasa berdasarkan data dan analisis yang dibuat Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik yang dipengerusikannya pada Rabu yang lalu. Selain itu, beliau memaklumkan kerajaan turut membenarkan pembukaan pusat pelancongan, pulau atau kawasan pelancongan apabila mencapai kadar vaksinasi berkenaan. Dalam pada masa yang sama, beliau turut mengumumkan peralihan fasa PN bagi 3 negeri iaitu Negeri Pahang yang beralih daripada fasa 2 kepada fasa 3, Negeri Sembilan dari fasa 3 kepada fasa 4 dan Johor daripada fasa 1 kepada fasa 2. Keputusan yang dibuat juga dilakukan berdasarkan penilaian risiko semasa yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. SOP bagi negeri-negeri yang memasuki fasa 2, 3 dan 4 adalah sama dengan sebelum ini. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Warosdewa Ismail menerima kunjung hormat Tuan Yang Terutama Duta Emiriah Arab Bersatu UAE ke Malaysia Tuan Khalid Khanim Al-Haid di Wisma Seri Pahang semalam. Kerajaan negeri menghargai dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan UAE dalam misi bantuan kepada mangsa banjir di Pahang pada awal tahun ini. Selain itu juga, kerajaan negeri turut sentiasa bersedia untuk bekerjasama lebih erat di dalam soal pendidikan serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan hubungan dagang di antara kedua belah pihak seperti ekspor barangan dan produk negeri yang dilihat mempunyai potensi yang amat besar ke UAE. Seramai 184,400 penduduk bagi populasi dewasa di Pahang masih perlu mendaftar MySejahtera untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP Datuk Nur Azmi Yunus berkata, jumlah yang direkodkan itu daripada 978,685 penduduk yang layak menerima suntikan vaksin. 184,403 yang masih belum berdaftar dengan MySejahtera. Jadi yang ni yang saya telah maklumkan sebelum ini di mana Task Force di peringkat negeri dan daerah sedang giat membuat pelbagai strategi untuk memastikan warga-warga Pahang yang masih belum berdaftar tetapi layak disuntik untuk berdaftar segera. Pasukan Task Force di peringkat negeri dan daerah sedang giat melakukan pelbagai strategi bagi memastikan warga Pahang yang layak berdaftar dengan segera. Pada waktu yang sama, telah menjalankan banyak outreach di pedalaman bagi memastikan seramai mungkin telah divaksin. Kes baharu harian COVID-19 Pahang, Dr. Nur Azmi berkata, majoriti mereka merupakan kategori 1 dan 2 sama ada tidak bergejala atau bergejala ringan yang memerlukan kuarantin di rumah atau di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC. Kerajaan Pahang mencadangkan supaya semua sektor pelancongan khususnya pulau di seluruh timur semenanjung dibuka dalam masa terdekat memandangkan musim monsun bakal tiba. Exko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin berkata, cadangan itu dikemukakan kerana sektor pelancongan di pulau berdepan penutupan susulan musim monsun nanti. Kita tahu bahawa sememangnya Pulau Tioman ini dan beberapa tempat-tempat yang lain di negeri Pahang ini, kita sebenarnya telah pun mencapai herd immunity atau imuniti kelompok, termasuklah Fraser's Hill, termasuklah Taman Negara, termasuklah ini Taman Negeri dan juga Kuala Gandah dan juga Cameron Highland. Jadi kita nak mencadangkan kepada kerajaan ataupun kepada ini Kementerian Pelancongan agar tempat-tempat ini juga dibuka. Kerana tempat-tempat ini lokasi tempat-tempat ini tempat-tempat di mana yang saya sebutkan tadi hanya mempunyai satu jalan saja nak ke sana. Jadi dari segi pengurusan, dari segi untuk kita membuat pemeriksaannya adalah sangat mudah. Jadi sebab itulah kita cadangkan juga supaya Bukit Fraser, Cameron Highland, Taman Negeri di Rompin, Taman Negara di Kuala Tahan dan juga Kuala Gandah juga dibuka kepada orang ramai.
Beliau turut meminta beberapa lagi lokasi pelancongan di negeri itu dibuka memandangkan ada yang sudah mencapai imuniti kelompok dari 95 sehingga 100% dan di antaranya Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan PKGK yang terletak di kawasan Lancang yang mempunyai hanya satu jalan dan mudah untuk dipantau pergerakan keluar masuk. Selain itu juga, beliau turut berharap kerajaan turut dapat membuka kawasan pelancongan lain seperti Taman Negara, Jerantut, Janda Baik, Bentong, Bukit Fraser dan Cameron Highland yang mempunyai laluan yang mudah untuk dikawal pergerakan keluar masuk. Beliau berharap kerajaan membuka kawasan pelancongan lain di Pahang yang mana rata-rata penduduk serta pemain industri telah menerima dos lengkap selain telah mencapai imuniti kelompok. Kerajaan Negeri Pahang membenarkan kehadiran jemaah yang belum menerima suntikan vaksin menunaikan solat Jumaat dan fardu berdasarkan prosedur operasi standard SOP baharu berkuat kuasa 22 September 2021. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Pahang, Datuk Seri Syed Ibrahim Syed Ahmad berkata, kebenaran solat Jumaat dan fardu itu di Masjid Negeri, Masjid Daerah, Masjid Karya dan surau kebenaran solat Jumaat. Katanya, kehadiran jemaah mengikut keluasan kapasiti masjid atau surau dan tertakluk kepada kemampuan serta kawalan. Mengenai aktiviti pengajian ilmu di masjid dan surau, hanya kuliah maghrib dan subuh saja dibenarkan, manakala yang lainnya perlu mendapat kebenaran Jabatan Agama Islam Pahang. Seramai 11,000 daripada 17,000 keseluruhan pekerja tempatan dan warga asing dalam sektor penanaman sayur-sayuran di sini sudah menerima suntikan vaksin menerusi program vaksinasi Barisan Harapan Industri Agro Makanan. Exko Pertanian Industri Asas Tani dan Bioteknologi Negeri Pahang, Datuk Seri Insinyur Muhammad Sofi Abdul Razak telah mengadakan sesi walkabout ke daerah Cameron Highland untuk meninjau proses pemberian vaksin yang berlangsung di sekitar daerah tersebut. Beliau yang turut mengiringi Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi telah melakukan sesi walkabout di Mobile PPVIN Kampung Raja Cameron Highland, rawatan kerja ke projek NFT di Best Harvest Sendirian Berhad, lawatan kerja ke projek Integrated Pest Management IPM di Green Heart Farm serta sesi engagement bersama Persatuan Tanaman Cameron Highland. Beliau pada keesokan harinya turut melakukan lawatan ke Pekan Sehari Benta untuk meninjau dan mendengar sendiri keluhan serta suara peniaga-peniaga kecil yang sekian lama tidak dapat beroperasi dan berharap peniaga Pekan Sehari dapat memulihkan kembali ekonomi mereka serta dapat bersama-sama menangani penularan COVID-19. Kegigihan seorang pemuda orang kurang upaya OKU bergelar Runner ini pernah tular dan menjentik hati masyarakat beberapa tahun yang lalu. Muhammad Hafiz Abdullah, 33 tahun, kini mengorak langkah bukan sahaja menghantar barangan milik pelanggan menjadi runner untuk memperbaharui cukai jalan, kejutan hari jadi dan sebagainya serta turut melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan biarpun beliau merupakan seorang OKU. Muhammad Hafiz Abdullah yang kurung tangan kirinya lebih 10 tahun lalu akibat kemalangan jalan raya mendekati masyarakat khususnya golongan kurang berkemampuan dengan cara tersendiri bagi membuktikan bahawa OKU mampu melakukan kerja seperti biasa. Penularan pandemik COVID-19 yang melanda negara sedikit sebanyak telah menjejaskan pendapatan beliau, terutama semasa PKP 1 dahulu, namun kegigihan beliau terus menambat hati penduduk sekitar daerah ini yang memberikan kepercayaan biarpun mengalami kekurangan tempahan. Pendapatan yang tidak menentu terutama musim COVID-19 pasti menyukarkan beliau untuk terus mencari sesuap nasi untuk meneruskan kehidupan. Biarpun menghadapi pahit liku kehidupan dan kekurangan dari segi fizikal, beliau tetap membantu insan lain yang lebih memerlukan dan berkongsi rezeki. Semoga saudara Muhammad Hafiz tabah dan terus cekal dalam menghadapi kehidupan serta terus dimurahkan rezeki. Ada lancang yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Syahkar Samsudin telah melakukan walkabout ke Pusat Pemberian Vaksin Lancang bagi melihat sendiri proses pemberian vaksin bagi pelajar sekolah yang berusia 16 dan 17 tahun. Saya di PVV Dewan Lancang, di mana pada hari ini kita telah memulakan suntikan vaksin kepada murid-murid ataupun pelajar-pelajar berumur 16 ke 17 tahun. Dan pada hari ini kita telah memulakan dengan sekolah menengah kebangsaan Lancang dan kemudian sekolah menengah kebangsaan ini Bukit Damar. Proses pendaftaran yang bermula sehingga penerima suntikan telah berjalan lancar dan mengikut segala prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa selain rata-rata mereka telah mematuhi SOP yang telah ditetapkan.
Diharapkan segala usaha kerajaan di dalam usaha untuk memberi vaksinasi penuh kepada pelajar dapat berlangsung dengan baik dan jayanya selain membolehkan para pelajar ini dapat menjalani sesi persekolahan dan pembelajaran seperti sedia kala. Sementara itu, Adun Kuala Semantan Yang Berhormat Datuk Nur Azmi Makhluddin turut hadir melawat PPV Temerloh bagi meninjau proses pemberian suntikan vaksin kepada pelajar sekolah yang melibatkan pelajar sekolah sekitar daerah ini. Beliau turut mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Syed Ibrahim, Exco Hal Ehwal Agama Islam dan Pendidikan Negeri Pahang menyampaikan sumbangan kepada pelajar-pelajar sekolah yang mendapat giliran pada hari Rabu yang lalu. Para pelajar ini bersedia dan bersemangat untuk pulang kembali ke sekolah. Orang ramai tidak perlu bimbang, kit ujian pantas RTK antigen secara kendiri COVID-19 tidak mencukupi kerana sebanyak 5.342 juta unit bekalan berkenaan berada di pasaran. Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Azman Adam berkata, orang ramai boleh mendapatkan RTK di mana-mana farmasi dan klinik swasta dengan harga runcit RM19.90 seunit. Azman berkata, rakyat perlu membiasakan diri melakukan ujian kendiri sebagai sebahagian persediaan bagi menghadapi fasa endemik COVID-19 yang dijangka bermula pada akhir Oktober depan. Menurutnya, sehingga semalam, sebanyak 1,999 premis perniagaan telah diperiksa dan mendapati peniaga patuh menjual RTK dengan harga RM19.90 yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita beralih ke berita sukan. Seri Pahang FC berbesar hati memaklumkan ketika ini sedang dalam proses mempertimbangkan cadangan untuk membina dan menyiapkan sebuah pusat latihannya sendiri. Pembinaan pusat latihan ini sebagai salah satu insentif bagi menyuntik nafas baru seiring usaha meningkatkan lagi kualiti dan prestasi pasukan, terutamanya barisan pemain. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pasukan, Datuk Sufian Awang, beberapa lokasi yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai tapak pusat latihan itu telah dikenal pasti dan kini sedang dalam perbincangan dengan pihak-pihak yang berkaitan. Perkembangan mengenainya akan dimaklumkan kepada penyokong sebaik sahaja segala keputusan mendapat kata putus yang dimuktamadkan. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Waros Dewa Ismail mengucapkan tahniah kepada saudara Ahmad Faizul Aswad Muhammad, anggota skuad perahu layan negara yang mengharumkan nama negara ke pesada dunia apabila mendapat tempat ketiga keseluruhan kejohanan SSL Gold Cup. Menerusi perkongsian di laman Facebook rasmi Kerajaan Pahang, Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Waros Dewa Ismail mengucapkan tahniah kepada Ahmad Faizul Aswad yang berjaya membantu pasukan perahu layar negara meraih tempat ketiga pada kejohanan perahu layar SSL itu. Sementara itu, pengarah JKM Pahang Zulkhairi Zainul Abidin berkata, pihaknya amat berpuas hati dengan pencapaian Ahmad Faizul Aswad yang mengharumkan nama negara. Sekian daripada saya Izzati Muhammad. Jangan lupa untuk saksikan Buletin Temerloh di Facebook Temerloh TV pada setiap hari Jumaat jam 8.45 malam secara eksklusif di Temerloh TV. Informasi untuk komuniti anda dan siaran titik tengah Semenanjung.